Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kembali semula untuk kami bawakan kepada anda siaran langsung Anugerah Kecemerlangan Industri 2020 ataupun AKI 2020. Saya Hafiz Dawson. Tadi kami sudah bawakan kepada anda dalam berita perdana tentang apa yang sedang berlangsung di Hotel Hilton Kuala Lumpur ini. Acara sudah pun bermula sejak jam 8 malam tadi. Sebenarnya jam 8 malam tadi ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga diiringi oleh Menteri Kanan dan juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan juga Barisan Kepimpinan Tertinggi MITI bersama-sama untuk menjayakan Anugerah Kecemerlangan Industri 2020 AKI 2020. Dan untuk kita bercakap lanjut berkenaan dengan AKI 2020 ini, dan pastinya kita sudah bercakap banyak berkenaan dengan apa sebenarnya yang kita lihat tentang industri atau pemain industri ini dalam pandemik 2020 sejak 2020 lagi. Dan kita akan bersama dengan Puan Zuhaila Akmal Muhammad Siddiq, Ketua Strategik Komunikasi, untuk kita bercakap berkenaan dengan anugerah yang berlangsung pada hari ini. Apa khabar Puan? Khabar baik, terima kasih Hafiz. Terima kasih datang. Ya, baik Puan. Kita ingin dapatkan pandangan serta perhatian sebenarnya AKI 2020 yang berlangsung pada hari ini. Mungkin Puan boleh ceritakan kepada penonton kita hari ini AKI yang sudah pun berlangsung. Sebenarnya saya difahamkan sudah berlangsung lebih awal, tapi disebabkan pandemik terpaksa ditangguhkan. Ya, betul Hafiz. Sebab kerana kita ada pandemik, jadi kita pasti tangguhkan untuk satu edisi. Tapi tahun ni kita berjaya Alhamdulillah jalankan sekali lagi untuk edisi ke-27. Kita perkenalkan AKI ini pada tahun 1991 dan tahun ini kita lebih 78 penyertaan yang kita terima. Dan AKI ini adalah anugerah yang berprestij kerana dia mengiktiraf yang terbaik antara yang terbaik di kalangan pemain industri sektor pembuatan dan perkhidmatan. Mungkinlah kalau kita boleh dapat gambaran awal antara 11 anugerah dipertandingkan pada malam ini, dan juga anugerah paling tinggi adalah anugerah Perdana Menteri. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang anugerah yang dipertandingkan, dan saya difahamkan ada anugerah baru Industry Forward yang diperkenalkan untuk kali ini. Okey, anugerah terbaru Industry Forward adalah untuk mengiktiraf pemain industri yang dapat mengadaptasi teknologi baru, terutamanya dalam teknologi digital. Manakala bagi anugerah Perdana Menteri pula, anugerah yang paling tertinggi dalam AKI dan mengiktiraf mereka yang berjaya dalam tadbir urus, strategi perniagaan, operasi dan sebagainya. Baik Puan, sebagai Ketua Komunikasi Strategik pastinya banyak perancangan dilakukan dan kita melihat bahawa pemain industri sangat terkesan dalam pandemik COVID-19. Mungkin kalau Puan dapat gambarkan perbandingan sebelum berakhirnya ataupun kembali mereda pandemik dan kini kebanyakannya rentas negeri dibenarkan dan juga rentas negara sebenarnya juga dibenarkan. Mungkin Puan boleh gambarkan pergerakan industri dalam negara kita. Okey, pemain industri sebenarnya mematuhi SOP yang kita telah tetapkan, dan dengan kadar vaksinasi yang sangat tinggi sekarang, kita yakin pekerja dapat bekerja dalam situasi yang selamat dan kondusif. Jadi meeting menyeru semua pemain industri untuk kekal mematuhi protokol kesihatan dan terus memacu produktiviti syarikat masing-masing. Dan pastinya kalau kita boleh ungkap kembali apa yang dinyatakan dalam bajet 2022, antara yang ditekankan adalah berkenaan dengan pendigitalan. Ini saya pasti dekat dengan pemain industri, dan kalau saya dapat gambarkan awal tadi semasa sesi raptai dan juga raptai penuh tadi, saya lihat ada penggunaan robot dan sebagainya. Mungkin itu antara elemen-elemen yang kita menunjukkan bahawa industri kita berada pada satu tahap yang boleh dibanggakan ketika ini. Ya, tentunya Hafiz, pemain industri kita memang mempunyai kapasiti dan kebolehan yang amat baik, dan mereka sebenarnya sangat berkaliber dan diversified. Jadi kita perlu yakin pada kebolehan pemain industri kita dan terus menyokong sektor industri. Mungkin Hafiz, kita boleh tonton permulaan ucapan untuk AKI malam ni. Betul, dan mungkin sedikit harapan dan juga ucapan kepada mereka yang bakal memenangi AKI pada malam ini. Dan pastinya AKI 2020 yang kita lihat ini sememangnya kalau boleh dilakukan pada tahun lalu, tapi disebabkan pandemik ini, mungkin kepada pemain industri semua yang menonton kita pada malam ini. Okey, kepada semua pemain industri, meeting yang mengingatkan untuk sentiasa mematuhi SOP dan terus mengikut perkembangan AKI dan menyertai AKI di masa yang akan datang. Ya, baik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Zuhaila Akmal Muhammad Siddiq, Ketua Strategik Komunikasi MITI, berkongsi kepada kita berkenaan dengan anjuran ataupun majlis anugerah yang berlangsung pada hari ini, Anugerah Kecemerlangan Industri 2020 yang ditangguhkan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Alhamdulillah, mengikut ketetapan oleh Majlis Keselamatan Negara di dalam negeri fasa 4, majlis sosial dapat dilakukan dengan mengikut kapasiti dewan dan juga penjarakan fizikal serta pemakaian pelitup muka seperti yang dapat saksikan
memastikan kita memakai pelitup muka dan juga semua kru kita sebenarnya mengikut kepada ketetapan bagi memastikan tiada outbreak ataupun berlakunya penularan wabak COVID-19. Dan kalau mengikut kepada atur cara yang akan berlangsung pada malam ini, kita akan mulakan dengan ucapan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan dan juga Menteri MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, dan diikuti oleh ucapan dan juga amanat perdana oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi anda boleh teruskan menonton kami di Berita RTM, menerusi Facebook Live Berita RTM, dan juga boleh terus menerusi Facebook MITI untuk kami bawakan kepada anda secara terus pelancaran dan juga majlis hari ini yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada 11 anugerah untuk pemain industri dan sama-sama kita nantikan di penghujung rancangan ini untuk anugerah paling tinggi dan juga anugerah paling berprestij, iaitu anugerah Perdana Menteri yang akan dipilih daripada 11 kalangan pemenang yang akan diumumkan sebentar sahaja lagi. Dan kita akan sama-sama dengarkan apakah amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan pastinya untuk kita terus sahaja ke pentas utama untuk kita mendengar ucapan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan dan juga Menteri MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Datuk Lim Ban Hong, Timbalan Menteri. Yang Berhormat Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Setiausaha. Wakil Persatuan Industri dan Dewan Perniagaan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Bagi pihak keluarga besar MITI dan sektor industri negara, secara khususnya saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, di atas kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri 2020. Sesungguhnya, kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada malam ini bukan sahaja menzahirkan pengiktirafan kerajaan terhadap sektor swasta dalam agenda pembangunan negara, bahkan ianya juga mencerminkan komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan dalam memelihara kerjasama utuh yang sedia terjalin di antara sektor awam dan sektor swasta. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran tokoh-tokoh korporat, pemimpin Persatuan Industri dan Dewan Perniagaan ke majlis ini yang mencerminkan sokongan terhadap segala usaha kerajaan meletakkan ekonomi negara di landasan yang kukuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita semua sedar bahawa pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 telah menguji daya ketahanan ekonomi negara untuk kekal mampan. Pandemik ini juga telah membangkitkan kesediaan dan kesedaran sektor korporat untuk mentransformasi model perniagaan berasaskan teknologi digital agar selari dengan landscape perniagaan dalam norma baru. Sehingga kini, MITI senantiasa berada di barisan hadapan bagi menyokong sektor industri supaya kekal berdaya tahan di samping usaha kerajaan untuk mengekang penularan pandemik COVID-19. Pelaksanaan program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta atau PIKAS yang diterajui oleh MITI telah menyumbang kepada pembukaan ekonomi secara selamat di mana lebih 1 juta pekerja sektor pembuatan telah berjaya divaksinasi lengkap. PIKAS merupakan model kerjasama awam swasta yang signifikan dan berkesan dalam mencapai agenda negara
untuk mengimbangi perlindungan nyawa dan kelangsungan ekonomi. MITI memberikan komitmen akan terus berganding bahu dengan sektor industri, meneraju segala usaha untuk sektor ekonomi kekal beroperasi dalam persekitaran yang selamat dan kondusif. Dalam memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan yang terpilih di rantau ini, MITI akan terus memperkukuhkan asas-asas ekonomi negara melalui pelaksanaan dasar-dasar perdagangan dan pelaburan yang terbuka, telus serta mesra perniagaan atau business friendly. Ini termasuklah usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh kerajaan bagi meratifikasikan perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik atau CPTPP dan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif serantau atau RCEP. Kerajaan juga akan terus mensasarkan pelaburan berkualiti tinggi, berorientasikan teknologi termaju yang akan menjana pekerjaan bagi keluarga Malaysia, berpandukan aspirasi pelaburan nasional atau National Investment Aspirations yang turut memberi fokus kepada kelestarian jangka masa panjang ataupun sustainability dengan menekankan elemen alam sekitar, social dan tadbir urus atau ESG, Environment, Social and Governance, yang merupakan elemen penting dalam agenda kelestarian yang merangkumi proses pengeluaran dan penggunaan sumber yang mampan. Ladies and gentlemen, in light of this, I sincerely Yang Berhormat Menteri Kanan dan juga MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, di awal ucapan kalau boleh saya ungkapkan kembali, antara yang paling penting adalah berkenaan dengan PPVIN dan juga PIKAS. PPVIN merujuk kepada Pusat Pemberian Vaksin Industri yang memfokuskan terus kepada pemberian vaksin kepada pemain industri dalam memastikan dibuka kembali sektor-sektor industri dalam negara, dalam memastikan mereka selamat dalam kelompok kerja mereka dan dapat menyumbang kepada pendapatan negara. Dan satu lagi inisiatif yang dilakukan adalah berkenaan dengan PIKAS, kerjasama antara sektor swasta dan juga kerajaan untuk program imunisasi, dan ini penting dan kita dapat lihat hasilnya. Peningkatan peratusan pemberian vaksin begitu pantas khususnya ke dalam pemain industri ini dalam memastikan pembukaan semula sektor industri secara berfasa sejak fasa 1 sehinggalah kini kepada hampir semua negara ataupun seluruh negeri dalam negara ini telah pun memasuki fasa 4 PPN. Dan ini penting memberi satu gambaran bahawa keutamaan keluarga Malaysia itu perlu diberi perhatian melalui pembukaan semula industri di mana dapat menyumbang kembali dan juga membuka semula peluang pekerjaan yang mungkin sebelum ini terpaksa diberhentikan akibat pandemik COVID-19 yang kita tidak terjangka akan berlaku dalam negara. Dan pentingnya yang amat berhormat Perdana Menteri dalam ucapan Datuk Seri Azmin Ali sebentar tadi menekankan betapa pentingnya, dan juga Datuk Seri Ismail Sabri yang berhormat Perdana Menteri menekankan pentingnya keluarga Malaysia diletakkan di dalam setiap perkara yang dilakukan. Dan kita terus saja ke pentas utama untuk amanat perdana yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang berhormat Senator Datuk Lim Ban Hong, Timbalan Menteri MITI.
Yang berbahagia Datuk Lokman Hakim bin Ali, KSU MITI. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Yong Poh Kun, Pengerusi kepada Ahli Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri 2020, pegawai-pegawai kanan kerajaan dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ini di Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri 2020. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI di atas penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan 2020 yang merupakan salah satu usaha kerajaan dalam mengiktiraf pencapaian cemerlang sektor industri. Anugerah Kecemerlangan Industri yang dianjurkan setiap 2 tahun ini bertujuan mengiktiraf syarikat yang telah menunjukkan prestasi cemerlang, di samping mendorong syarikat untuk terus menambah baik produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Pada malam ini kita bersama-sama meraihkan serta mengucapkan tahniah kepada syarikat-syarikat yang telah menunjukkan ketabahan dan kecekalan untuk terus bertahan serta berkembang walaupun pasaran dunia dan Malaysia khususnya berdepan dengan penularan pandemik COVID-19. Saya yakin banyak perkara yang boleh dipelajari dan ditauladani oleh syarikat-syarikat tempatan, terutamanya dari segi aspek pengurusan dan model perniagaan syarikat-syarikat yang berjaya ini. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, syukur Alhamdulillah pada ketika ini kita telah mula beralih ke fasa 4 secara berperingkat dan hampir semua sektor ekonomi telah dibenarkan beroperasi sepenuhnya. Saya turut berbangga dengan keberkesanan impak program imunisasi industri kerjasama awam swasta atau PIKAS yang diterajui oleh MITI yang telah menyumbang secara signifikan terhadap usaha kerajaan untuk mempertingkatkan imunisasi pekerja industri, seterusnya mengurangkan risiko kluster tempat kerja. Kerajaan amat menghargai kerjasama pihak industri dalam menjayakan program vaksinasi sebagai langkah meningkatkan perlindungan dan pencegahan COVID-19 bagi menjamin kesejahteraan pekerja dan merancangkan pemulihan ekonomi negara. Saya dan barisan Kabinet komited di dalam menjayakan kelestarian agenda pemulihan ekonomi demi kesejahteraan keluarga Malaysia secara keseluruhannya. Kerajaan sedia maklum, sektor swasta merupakan penyumbang utama dalam pembangunan ekonomi negara dan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Sebagai langkah membantu mengurangkan kesan pandemik kepada ekonomi, termasuk sektor swasta, kerajaan telah menyediakan sebanyak 8 pakej rancangan ekonomi bernilai RM530 bilion. Susulan kemudahan dan bantuan kerajaan serta pendekatan proaktif melalui pelaksanaan Pelan Pemulihan Ekonomi, Bank Dunia telah mengunjurkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar atau KDNK Malaysia pada tahun 2022 meningkat sebanyak 5.8% berbanding unjuran asal sebanyak 4.2%. Unjuran baru ini menunjukkan bahawa Malaysia berada pada landasan tepat dan berpotensi membuka lebih banyak peluang perniagaan dan pekerjaan kepada bakat-bakat tempatan.
Bagi terus memastikan kemampanan ekonomi negara, RMK12 telah dijajarkan dengan inisiatif pemberkasaan ekonomi, kemampanan alam sekitar dan serta kerekayasaan sosial demi memastikan pembangunan sosioekonomi yang inklusif. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, Malaysia merupakan negara yang kompetitif dalam perdagangan dunia. Oleh itu, negara perlu bersikap terbuka dan meneroka dan melaksanakan inisiatif-inisiatif yang meningkatkan kebolehpasaran produk tempatan. Bagi memastikan Malaysia terus kekal relevan sebagai rakan dagang dan destinasi pelaburan pilihan, MITI sedang merangka aspirasi pelaburan nasional baru untuk menarik pelaburan yang strategik dan mempunyai nilai impak ekonomi yang tinggi. Keupayaan ini akan menyokong dan menggalakkan integrasi di antara industri tempatan dan rantaian bekalan serantau dan global. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, sejajar dengan agenda kelestarian dan pertumbuhan hijau, kerajaan juga akan memperkukuhkan pendekatan yang berteraskan elemen persekitaran, sosial dan tadbir urus, environmental, social dan governance atau ESG. Kerajaan sedar sekiranya kita berhasrat untuk meningkatkan akses ke pasaran antarabangsa, khususnya Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah, produk yang diekspor perlu mematuhi piawaian ESG yang ditetapkan. Kita akan ketinggalan sekiranya mengambil sikap sambil lewa dan bertangguh untuk menerapkan elemen ESG ini. Marilah kita bersama-sama maju ke hadapan sebagai sebuah keluarga Malaysia dalam usaha merancangkan ekonomi sekaligus membolehkan negara kita bangkit dengan lebih gemilang lagi. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang Anugerah Kecemerlangan Industri 2020 dan penghargaan terima kasih kepada syarikat-syarikat yang telah berusaha mengambil bahagian. Saya mendoakan usaha berterusan ini akan memberi manfaat kepada organisasi masing-masing. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Anugerah Kecemerlangan Industri 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas ucapan sebentar tadi. Persilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kembali ke tempat duduk. Yang Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Kanan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, bagi pihak penganjur kami juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada RTM dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di atas sokongan untuk menjayakan penyiaran secara langsung Majlis AKI di saluran TV1. Untuk makluman Div-Div kehormat dan para hadirin, insentif bagi AKI tahun 2020 ditaja oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Malaysian Investment Development Authority MIDA, Malaysia External Trade Development Corporation MATRADE, Malaysia Productivity Corporation MPC, Malaysian Industrial Development Finance MIDF, Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute MARI, Malaysia Steel Institute MSI, Malaysia's National Applied Research and Development Centre MIMOS dan Exim Bank.
Insentif-insentif tersebut berupa geran-geran dan program-program latihan, kadar pembiayaan pinjaman yang rendah dan penyertaan percuma dalam aktiviti-aktiviti promosi dan pameran yang dianjurkan. Maka tibalah masa yang dinanti-nantikan. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah-anugerah kecemerlangan industri kepada para pemenang. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, dengan segala hormatnya, majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Menteri Kanan dan Menteri MITI, dengan diiringi yang berbahagia Tan Sri Datuk Yong Poh Kon, Pengerusi Ahli Majlis AKI 2020 ke pentas bagi penyampaian anugerah. Dipersilakan. Puan, bagi kategori 1, syarikat dengan pusingan jualan tidak melebihi 50 juta ringgit. Selain dari trofi, sijil dan insentif daripada MITI dan agensi, pemenang akan turut menerima wang berjumlah RM5,000. Penerima anugerah Sektor Pembuatan kategori 1, ProGuard Safety Manufacturing Sendirian Berhad. You gotta have passions, you gotta love your jobs. Then you will commit to what you're doing. You will look into every single details. You need to improvise. You need to think of new solutions. So that is why we came with our solutions. We need to be fully automated. We have to upkeep ourselves. So everyone's have to move forwards. So when you move forwards, then you need to improvise. We're looking to invest in fully automation machines so that we can stay competitive in our industry. Kita berikan tepukan gemuruh kepada ProGuard Safety Manufacturing Sendirian Berhad. Kita ke kategori 2 bagi anugerah sektor pembuatan. Syarikat dengan pusingan jualan 50 juta hingga 100 juta ringgit. Pemenang bagi anugerah sektor pembuatan kategori 2, Fumakila Malaysia Berhad. If you are delivering a product to consumers, my advice would be to deliver more than expected. We have skilled labor, we have political stability, and our cost structure in Malaysia is still considered relatively low. So this provides Fumakila the valuable business ecosystem. This actually is in line with our company vision. Our tagline for consumers is always strive to be the number one choice of consumers. Hadirin sekalian, berikan tepuan yang gemuruh untuk Fumakila Malaysia Berhad. Tahniah diucapkan kepada Fumakila Malaysia Berhad selaku pemenang bagi anugerah sektor pembuatan kategori 2. Bagi kategori 3, syarikat dengan pusingan jualan melebihi 100 juta ringgit. Pemenang bagi anugerah sektor pembuatan kategori 3, UWC Berhad. We are united in achieving our goal. With strong willpower, our team can overcome any difficulty. The best practice in my company are again reflected in our core value: unity, willpower, and commitment. Secondly, technology. Lastly, sustainability. I have 3 C strategy. First C, capacity expansion. Second C, capability. The last C, customer. Hadirin sekalian, kita berikan tepukan gemuruh kepada UWC Berhad.
Tahniah kepada pemenang anugerah sektor pembuatan kategori 3 UWC Berhad. Seterusnya, majlis akan diteruskan dengan anugerah sektor perkhidmatan. Terdapat 4 anugerah dipertandingkan bagi kategori ini. Bagi kategori 1, syarikat yang bertanding bagi kategori ini merupakan syarikat-syarikat yang memperoleh pusingan jualan tidak melebihi 20 juta ringgit. Sebagaimana pemenang sektor pembuatan kategori 1, pemenang kategori ini akan turut menerima wang tunai berjumlah RM5,000 selain trofi, sijil dan insentif daripada MITI dan agensi. Pemenang bagi anugerah sektor perkhidmatan kategori 1 adalah IoT Management Sendirian Berhad. We believe in our core values in doing our business. There are 3 of it. One is a transparency, especially in communicating crucial decision making, documenting in our business. Second one is the objectivity in our daily, weekly and monthly targets, clear in our long-term plan and also fulfilling all shareholders and stakeholders requirements. Hadirin sekalian, itulah pemenangnya bagi anugerah sektor perkhidmatan kategori 1 IoT Management Sendirian Berhad. Berikan tepukan yang gemuruh untuk IoT Management. IoT Management Sendirian Berhad selaku pemenang bagi anugerah sektor perkhidmatan kategori 1. Kita beralih pula kepada anugerah sektor perkhidmatan kategori 2 bagi syarikat yang mencatatkan pusingan jualan antara 20 hingga 50 juta ringgit. Pemenang bagi anugerah sektor perkhidmatan kategori 2 adalah Amalgamated Plant Engineering Sendirian Berhad. We believe in our core value and we make sure that our team members are also in line with the values on how we operate, not only in terms of running the business wise, but to also cultivate that value within the team members, which is to perform work professionally, supporting trust and openness, and to conduct our business with honesty and integrity. Kita berikan tepukan gemuruh kepada Amalgamated Plant Engineering Sendirian Berhad, pemenang anugerah sektor perkhidmatan kategori 2. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Amalgamated Plant Engineering Sendirian Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya bagi kategori 3, syarikat yang memperoleh pusingan jualan 50 juta hingga 100 juta ringgit. Pemenang bagi anugerah sektor perkhidmatan kategori 3, Trincans Sarawak Sendirian Berhad. For me personally, I've always believed that the most important person in our ecosystem is our staff. So therefore, I always believe that we have got to make sure that the people in our organization must be happy to work for us, have the same goals as we have, so that they will go and serve our customers well. And you cannot do this alone. You need a team of people. So if this team of people is able to go the extra mile for you, that is where your company becomes great. Hadirin sekalian, sama-sama berikan tepukan yang gemuruh untuk Trincans Sarawak Sendirian Berhad. Diucapkan buat Trincans Sarawak Sendirian Berhad selaku pemenang bagi anugerah sektor perkhidmatan kategori 3. Dan anugerah terakhir bagi kategori ini, kategori 4 bagi syarikat yang mencatatkan pusingan jualan melebihi 100 juta ringgit. Anugerah ini dianugerahkan kepada
Johor Port Berhad. Cannot be going a different way from the customer. The second one would be what we call continuous improvements. Today has always got to be better than yesterday, and tomorrow will have to be better than today. Okay, I think when you talk about the success of a company, I always say that it all depends on the people. If you've got successful people, then you have got a successful company. We allocate quite a big amount of money towards developing our people, both for the hard skills and on the soft skills side. Kita berikan tepukan kepada Johor Port. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada pemenang anugerah sektor perkhidmatan kategori 4 Johor Port Berhad. Hadirin sekalian, AKI 2020 turut memberikan pengiktirafan kepada syarikat milikan asing yang beroperasi di Malaysia melalui anugerah kategori terbuka. Pemenang anugerah kategori terbuka AKI 2020 jatuh kepada Lumileds Malaysia Sendirian Berhad. Of winning and continuous improvement, right? So we provide that ecosystem, which is we create them so that they can serve us and we serve them to develop them together. So we do a leadership programs. On top of that, to provide a talent retention and talent development, we support master degree, we fund them, we support PhDs, we fund them, right? So we do a funding in terms of education so that our people in our family in Lumileds get well educated and they will contribute back to this company. Hadirin sekalian, berikan tepukan yang gemuruh buat Lumileds Malaysia Sendirian Berhad. Diucapkan kepada Lumileds Malaysia Sendirian Berhad selaku pemenang anugerah kategori terbuka AKI 2020. Selain dari anugerah-anugerah tadi, AKI 2020 juga turut menyediakan anugerah bagi syarikat-syarikat baru yang ditubuhkan kurang dari 5 tahun, namun telah menunjukkan kecemerlangan dan peningkatan yang ketara dalam pelbagai aspek. Anugerah yang dimaksudkan ialah anugerah syarikat paling berpotensi. Tahun ini, anugerah ini dianugerahkan kepada Longi Kuching Sendirian Berhad. We apply automations, intelligence system, and then also the interconnectivity, which like the MES system, we use MES system, ERP, TMS, OA, SCADA, SPC, and also we do have a system that doing the auto generation of production data report and then send via the email to the related engineers. Kita berikan tepukan kepada Longi Kuching Sendirian Berhad. Tahniah kepada pemenang anugerah syarikat paling berpotensi, Longi Kuching Sendirian Berhad. Hadirin sekalian, untuk anugerah baharu yang diperkenalkan bagi AKI 2020, iaitu anugerah kecemerlangan Industry Forward. Pemenang bagi anugerah ini adalah ASM Technology Malaysia Sendirian Berhad. Deliver the highest value and innovation solutions to our customers through products and solutions with advanced technologies and excellent quality. Now, ASM adopts improvement programs to drive continuous process innovation to gain productivity and cost efficiency.
One of our strategies is to aggressively expand our supply chain network, particularly in Malaysia, to gain cost and logistic advantages. Hadirin sekalian, sama-sama berikan tepukan yang gemuruh buat ASM Technology Malaysia Sendirian Berhad. Tahniah diucapkan kepada ASM Technology Malaysia Sendirian Berhad selaku pemenang bagi Anugerah Kecemerlangan Industri Forward. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Terima kasih diucapkan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Menteri Kanan dan Menteri MITI di atas kesudian untuk menyampaikan anugerah-anugerah kepada para pemenang. Dengan hormatnya dijemput Yang Berhormat Menteri Kanan dan Menteri MITI untuk kembali ke tempat duduk dengan diiringi Yang Berbahagia Tan Sri. Sekarang tibalah acara kemuncak Majlis AKI 2020. Penyampaian Anugerah Perdana Menteri, iaitu anugerah paling berprestij pada malam ini. Anugerah ini akan disampaikan kepada yang terbaik di kalangan pemenang-pemenang sebentar tadi yang akan bersaing untuk merebut wang tunai berjumlah RM500,000. Sebelum itu, kita saksikan bersama montaj Anugerah Perdana Menteri. Majlis dengan segala hormatnya dan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, dengan diiringi Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Menteri Kanan dan Menteri MITI, Yang Berhormat Senator Datuk Lim Ban Hong, Timbalan Menteri MITI, Yang Berbahagia Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Siusa MITI, dan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Yong Bo Kon, Pengerusi Ahli Majlis AKI 2020. Seterusnya hadirin sekalian, dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menyampaikan anugerah Perdana Menteri bagi AKI 2020 dianugerahkan kepada Johor Port Berhad.
Hadirin yang dimuliakan, kita berikan tepukan paling gemuruh kepada Johor Port Berhad, pemenang anugerah Perdana Menteri bagi AKI 2020. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Johor Port. Mohon para pemenang untuk kekal berada di atas pentas seketika. Majlis dengan segala hormat memohon Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Kanan dan Dev-Dev kehormatan yang lain kekal berada di atas pentas untuk sesi bergambar dengan para pemenang anugerah yang lain. Dengan ini majlis mempersilakan semua pemenang AKI 2020 untuk ke pentas bersama-sama dengan trofi anda. Dalam pada itu, sukacita ingin kami ingatkan supaya semua pemenang lengkap memakai pelitup muka sepanjang sesi bergambar di atas pentas. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, kita berikan satu lagi tepukan gemuruh kepada para pemenang anugerah Kecemerlangan Industri 2020. Tahniah kepada semua pemenang Anugerah Kecemerlangan Industri 2020. Dengan hormatnya dijemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Kanan, Menteri MITI, Yang Berbahagia Tan Sri serta Div-Div kehormat, para pemenang untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih atas kesudian untuk menyampaikan anugerah-anugerah dan sesi bergambar dengan pemenang. Yang Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, Majlis AKI 2020 sudah tiba ke penghujungnya. Sebelum berakhirnya majlis kita pada malam ini, mari sama-sama kita saksikan montaj penutupan Majlis AKI 2020. Pelbagai ujian melanda, serangan pandemik membinasa, menginjak ekonomi negara. Namun, industri Malaysia memusatkan azam dan usaha terus bangun bersama untuk cemerlang membina negara, memperkukuh daya saing penuh cakna. Maka, malam ini menjadi saksi keunggulan dan kecemerlangan industri juga barisan hadapan ekonomi. Ayo, kini tiba masanya kita bangkit semula, memperkukuh ekonomi negara buat semua. Ternyata jelas mata dunia, industri Malaysia kekal utuh dan teguh walau badai setinggi mana. Ayo, terus ke hadapan menuju kecemerlangan. Bergandeng bahu atas satu nama, satu industri, satu negara dan satu suara. Melangkah maju menuju jaya dalam keunikan dan kekuatan kita sebagai keluarga Malaysia.
Ayo, bangkit bersama. Kita realisasi dinamika ekonomi negara. Terima kasih terus bergerak bersama kami. Terima kasih terus setia bersama Anugerah Kecemerlangan Industri 2020. Maka ketahuilah sudah siapakah yang memenangi anugerah paling berprestij, anugerah tertinggi, anugerah Perdana Menteri, iaitu Johor Port Berhad. Bahawa kalau kita lihat anugerah yang pertama dimenangi oleh Johor Port Berhad adalah berkenaan daripada anugerah sektor perkhidmatan kategori keempat, iaitu pusingan jualan melebihi RM100 juta dan akhirnya dipilih sebagai anugerah ataupun penerima anugerah Perdana Menteri pada malam ini disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau kita dapat saksikan dan juga dengar apakah amanat yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau ada menyebut bahawa KDNK negara mencatatkan peningkatan sehingga 50%. Ini adalah melebihi daripada anggaran awal sekitar 4.6 ataupun 4.7% sahaja. Ini membuktikan bahawa pemain industri yang kita raikan pada malam ini telah pun menyumbang kepada KDNK negara dan seterusnya merancakkan kembali ekonomi negara Malaysia. Dan kita pasti apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, setiap ucapan permulaan dan sepanjang ucapan beliau tidak pernah putus-putus menyebut berkenaan dengan keluarga Malaysia yang disayangi. Ini bukti perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau kita dapat lihat PPVIN ataupun Pusat Pemberian Vaksin Industri dan juga kerjasama awam dan juga swasta PIKAS, ini adalah dua inisiatif yang digerakkan dalam memastikan mereka yang bekerja dalam permainan industri ini menerima vaksin lebih awal dalam memastikan kesemua pemain industri ini dapat berjalan seperti biasa. Dan kini kita bergerak kepada fasa endemik dan masa untuk kita bangkit semula dan memastikan pemain industri merupakan sektor atau tunjang utama yang menyumbang kepada ekonomi negara. Dan kalau kita melihat siri-siri lawatan Yang Berhormat Menteri MITI sendiri ke negeri Eropah misalnya, telah berjaya menarik banyak pelaburan untuk melabur ke dalam negara. Ini kerana Malaysia merupakan negara yang sangat berpotensi untuk menjadi hub industri atau penyumbang industri dalam peringkat yang lebih besar ataupun menjadi pemain global. Dan pastinya pemain industri dalam negara memberi satu gambaran yang hebat dan juga menarik lebih ramai pelabur luar negara, bukan sahaja daripada Eropah, malah seluruh dunia untuk melabur dalam negara. Ini akan menyebabkan dan juga memberi impak ataupun dampak yang baik kepada negara, iaitu membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam negara. Dan ini bertepatan dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan juga bertepatan apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam konsep keluarga Malaysia, iaitu no one left behind ataupun tiada siapa yang ketinggalan. Ini komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini kita dapat lihat bahawa dalam tempoh ini, kini bulan 11 dan inilah fasa keempat PPN, dan pastinya kesemua negeri, dalam hampir kesemua negeri sudah memasuki fasa keempat. Ini bermakna semua sektor industri kini dibuka dan berjalan seperti biasa. Dan mereka, pemain industri ini, mula kembali ke pejabat dan memastikan kelancaran perkhidmatan kepada semua. Dan kalau dapat lihat, pemenang-pemenang anugerah pada malam ini adalah syarikat-syarikat yang mungkin anda pernah dengar, antaranya Fuma Kila yang membantu kita daripada digigit nyamuk misalnya. Itu antara yang kita boleh kongsikan kepada anda. Jadi itu sahaja perkongsian saya untuk anda daripada Anugerah Kecemerlangan Industri 2020 daripada Hotel Hilton Kuala Lumpur ini. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan memberi jaminan kepada anda acara dan juga anugerah yang berlangsung pada malam ini mengikut kepada ketetapan SOP MKN ataupun Majlis Keselamatan Negara dalam fasa 4 PPN. Jadi itu sahaja sempat saya kongsikan kepada anda. Terima kasih kerana menonton saluran berita RTM dan juga TV1 untuk Anugerah Kecemerlangan Industri 2020. Saya Hafiz Dosa, saya undur diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Malaysia.